Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini kantoi lagi. Apabila netizen memenuhkan ruangan TikTok, ruangan media sosial seperti Facebook dan sebagainya dengan satu caption, pelik, kenapa orang kata barang mahal? Pembeli tunjuk bukti ayam, telur, minyak masih murah. Menjelang Hari Raya Aidilfitri, perkara yang paling dibimbangkan adalah stok bekalan bahan basah di pasar raya seperti ayam. Setiap tahun, kerajaan akan melakukan pemantauan ketat bagi memastikan tidak berlaku pencatutan harga dikala permintaan meningkat tinggi. Seperti perkongsian seorang lelaki ini, dia meluahkan rasa hairan mengapa ada yang mendakwa makanan asas rakyat mahal, sedangkan harga telur, ayam dan minyak masak masih diparas harga terkawal. Ada netizen kata mungkin itu namanya spekulasi. Atau mungkin ada yang terikut-ikut dengan atau terpengaruh dengan propaganda pihak pembangkang kata mereka. Apabila mainan isu kenaikan harga diputar dan diputar setiap hari, maka adalah yang terikut dan terpengaruh kata netizen. Seperti perkongsian seorang lelaki ini, dia meluahkan rasa heran mengapa ada yang mendakwa makanan asas rakyat mahal sedangkan harga telur, ayam dan minyak masak masih diparas harga terkawal. Atas sebab itu, dia sendiri ke pasar raya dan menunjukkan bukti ketiga-tiga harga barang yang menjadi pilihan isi rumah masih lagi rendah dan tidak melambung seperti yang berlaku ketika di bawah pentadbiran kerajaan lepas. Baru-baru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mempertahankan bahawa harga barang pada ketika ini jauh lebih rendah berbanding harga barang sewaktu pentadbiran Perikatan Nasional. Kalau Anwar dah berkata, itu memang satu perkara yang luar jangkaan. Kerana Anwar ni jarang juga untuk mempertahankan diri beliau. Beliau kadang-kadang kita hairan juga, seperti ada dua perkara yang menghairankan Anwar ni. Satu, dia terlalu pemaaf, kata netizen dan penganalisis politik bebas. Mereka kadang-kadang bingung dengan sikap satu Anwar ni, iaitu mudah memaafkan dan sangat penyabarnya tahap gaban, tahap dewa kata mereka. Jarang sekali Anwar Ibrahim ni menjawab dakwaan maupun kecaman orang. Tapi kalau dah dia menjawab, itu dah tak tahan lagi lah. Itulah kesabarannya sudah maksimum katanya mereka. Yang kedua, sikap Anwar yang juga menjadikan orang hairan ialah sikap Anwar yang lambat untuk menjawab kecaman ataupun kecaman daripada pihak musuh beliau. Jarang sekali Anwar menjawab kecaman-kecaman. Tapi kalau sudah dia menjawab, itu maknanya itu sudah keterlaluan, melampau. Baru-baru ini Anwar telah pun menjawab tentang isu kenaikan harga. Dia benar-benar mempertahankan fakta bahawa harga barang ketika ini jauh lebih rendah berbanding Perikatan Nasional. Dia mengambil contoh antaranya bawang, beras, telur, dan ayam. Ketika ini harga ayam di pasaran masih terkawal, yaitu sekitar RM9 hingga RM10 sekilogram. Tetapi pada waktu pentadbiran Perikatan Nasional, menurut Anwar Ibrahim, harga ayam melambung tinggi, lebih tinggi berbanding pada waktu ini. Tapi kenapa pada waktu ini pula dicanang habis-habisan sebagai harga barang naik oleh Perikatan Nasional, padahal pada waktu mereka lebih teruk kenaikannya. Itu namanya propaganda. Atas sebab itulah lelaki yang menularkan
Cerita pelik ini telah pergi ke pasaraya sendiri untuk melihat dan membuktikan bahawa harga yang ada pada barang pilihan isi rumah pada waktu ini masih lagi rendah dibanding pada pentadbiran kerajaan lepas. Kata beliau, keluarga aku kecil je. Kalau dekat rumah aku tukang stok up barang dapur, walaupun kata rakyat terbeban dengan kos sara hidup tinggi. Aku macam peliklah, kata beliau. Aku ambil contoh 3 barang keperluan dapur yang utama, yang menjadi pembelian biasa, isi-isi rumah, iaitu ayam, minyak masak dan telur, katanya DX. Tambah individu itu lagi, makanan asas rakyat terbukti murah berbanding ketika 33 bulan Perikatan Nasional memerintah. Ketika itu, harga ayam melebihi harga siling dan ada yang mencecah RM12 sekilogram. Apabila tiba musim perayaan pula, sering berlaku kekurangan bekalan. Harga minyak masak RM5 sekilogram pula. Maafkan saya. Harga minyak masak 5 kilogram pula pernah mencecah RM45 dan ada yang sampai RM50. Belum lagi masalah kekurangan bekalan minyak, terutamanya minyak paket. Anak menteri pun jadi kartel sorok minyak. Harga telur tak stabil dan berlaku kekurangan bekalan telur, tulis beliau lagi. Lebih mengejutkan, harga zaman Madani seperti dalam klip. Bekalan pun sentiasa cukup. Tiada pasukan Liga Perdana Jihad Inflasi pun, kata beliau. Hantar abang mat sabu je. Jadi di mana terbebannya? Walaun, soal beliau lagi. Kerajaan Madani 2 penggal ciap individu itu. Saudara-saudara sekalian, pelbagai isu, pelbagai tohmahan, propaganda dan fitnah sedang bertaburan di media sosial sekarang. Antara yang aktif dicanangkan sekarang juga ialah tular mesej kononnya dakwa tiada tilawah Al-Quran tahun ini. Begitu galaknya dan yakinnya para walaun menyebarkannya. Akhirnya apa yang berlaku, kesian jugalah kan, sebab termakan fitnah dan hasutan. Rupa-rupanya tilawah Al-Quran tahun ini, siapa kata tiada, memang ada. Sudah ada tempat dan tariknya pun dianjurkan. Bulan Mei ini dianjurkan di Pahang. Kesian juga orang-orang yang telah pun menaburkan mesej-mesej yang tidak tepat itu. Jadi nasihat daripada Menteri yaitu Fahmi Fazil, beliau kata sebelum tabur fitnah, sebelum ikut menabur ataupun ikut menyebarkan, menularkan mesej, periksa dulu, kata Fahmi. Sekarang ini kan mudah, hanya klik saja di Google, dah nampak pun maklumat-maklumat yang betul dan sahih. Jangan sembarang hantar, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, selepas 2 tahun atau setahun setengah, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan ini kali kedua kita menyambut Hari Raya Puasa bersama dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Apa yang membezakan Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri yang lain? Saudara-saudara sekalian, mengejutkan apabila rumah terbuka Aidilfitri 4 Perdana Menteri, ini ceritanya yang ramai tak tahu. Dan pastinya, walaun di luar sana, para pentaksub dan juga para hater Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan bersetuju dengan perkara ini. Tetapi ini realiti dan faktanya yang tidak boleh disangkal atau dinafikan oleh sesiapa.
Rumah terbuka Aidilfitri 4 Perdana Menteri sebelum ini termasuk Anwar Ibrahim, ini sebenar ceritanya. Sepanjang Syawal, pastinya banyak jemputan menghadiri rumah terbuka akan diterima oleh golongan masyarakat di negara ini. Lazimnya, rumah terbuka Aidilfitri Perdana Menteri paling meriah kerana di situ dapat dilihat pelbagai golongan masyarakat berkumpul meraihkannya bersama-sama dengan pelbagai jenis juadah disediakan secara percuma. Bukan sahaja datang menjamu selera, malah pemimpin menganjurkan rumah terbuka bertujuan mengeratkan lagi tali perhubungan antara pihak kerajaan dengan pelbagai lapisan masyarakat. Menurut laman TikTok Pak Dani News, rumah terbuka Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun lalu dikategorikan sebagai kos terendah berbanding kerajaan sebelum ini. Menerusi infografik yang disediakan, rumah terbuka Anwar yang diadakan di Seri Perdana di Putrajaya membelanjakan kos RM 6.3 juta. Bekas Perdana Menteri ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pula membelanjakan RM11 juta ketika jamuan Aidilfitri di lokasi sama pada tahun 2021. Bagaimanapun, ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin pada tahun 2020, tiada sambutan rumah terbuka diadakan. Berikutan dunia dan negara dilanda wabak COVID-19 ketika itu. 2 tahun sebelumnya, iaitu ketika pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri ke-7 itu membelanjakan 10 juta ringgit untuk jamuan rumah terbuka beliau. Juga di lokasi sama, iaitu di Seri Perdana. Saudara-saudara sekalian, jika melihat kepada infografik yang ada dalam paparan ini, dibandingkan 4 Perdana Menteri yang menganjurkan rumah terbuka di Seri Perdana. Pada tahun 2018, Tun Mahathir Mohamad membelanjakan RM10 juta. Manakala Muhyiddin Yassin pada tahun 2020 tiada sambutan rumah terbuka di Seri Perdana kerana Seri Perdana ditutup untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19. Manakala pada tahun 2021 ketika Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri, perbelanjaan rumah terbuka sebanyak 11 juta ringgit. Dan pada tahun 2023, perbelanjaan telah pun menurun secara mendadak, iaitu tinggal sahaja RM6.3 juta, iaitu penurunan lebih kurang dalam 4 juta ringgit. Dan yang menariknya ialah pada tahun 2024, perbelanjaan untuk rumah terbuka di Seri Perdana yang akan di semasa pentadbiran Anwar Ibrahim bukan sahaja menurun mendadak tetapi menjadi kosong ataupun sifar. Ini kerana baru-baru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengumumkan bahawa beliau tidak mahu mana-mana agensi membuat sambutan hari raya secara mewah ataupun secara berlumba-lumba. Dan Anwar Ibrahim juga telah menegaskan memberitahu bahawa tidak akan ada sambutan rumah terbuka di Seri Perdana tahun ini. Jadi sebab itulah perbelanjaan untuk rumah terbuka di Seri Perdana kini menjadi kosong dan Anwar kata dia hanya akan pergi ke negeri-negeri yang lain. Ini satu berita yang sangat baik, dapat menjimatkan uang kerajaan. Bayangkan kalau semua uang ini ditambahkan. Pada tahun 2018 10 juta, 2021 11 juta, dicampur pada tahun 2023
Apabila dicampur semuanya, ia adalah berjumlah 27 juta. Hanya untuk perbelanjaan rumah terbuka. Kata netizen, itu bagus, tetapi lagi bagus kalau digunakan untuk pembangunan rumah-rumah miskin, atau disumbangkan ke rumah anak yatim, atau disumbangkan kepada rumah kebajikan sempena hari raya, kata mereka. Kerana selepas makan untuk rumah terbuka itu, kata netizen, sudah selesai. Habis begitu sahaja. Ada juga yang mengaitkan dengan pahala. Netizen memberikan komen, pahalanya berhenti selepas kenyang, kata mereka. Tapi kalau mereka membina rumah-rumah anak yatim, membantu rumah-rumah kebajikan, membaik pulih rumah kebajikan sempena hari raya, mereka kata itu lebih baik. Kita ingin ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kebijaksanaan beliau untuk mengurangkan belanja untuk rumah terbuka. Dengan kali ini tidak ada rumah terbuka di Seri Perdana, tetapi Anwar Ibrahim akan mengadakan jelajah di setiap negeri untuk mengikuti rumah terbuka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, 2 hari yang lepas, ROS telah pun mengumumkan kelulusan pindaan perlembagaan untuk Parti Bersatu. Ada yang bersorak gembira, ada juga yang seakan-akan mula bersedih. Ada mengatakan bahawa 6 ahli parlimen yang belot ini akan kehilangan kerusi mereka. Tetapi rupa-rupanya ini pula berita keputusan ataupun pendedahan, pencerahan malang buat Parti Bersatu. Ini apabila salah seorang daripada jawatan kuasa yang membentuk perlembagaan ataupun yang membentuk akta anti lompat parti akhirnya bersuara. Siapa lagi kalau bukan Nazri Aziz. Beliau merupakan salah seorang daripada pembentuk kepada jawatan kuasa pembentuk kepada akta anti lompat parti tersebut. Beliau mengetahui keadaan sebenar akta tersebut. Oleh sebab itu, beliau kata 6 ahli parlimen bersatu tidak perlu kosongkan kerusi. Itu dinyatakan sendiri oleh Nazri Aziz. Apa sebenarnya alasan Nazri Aziz menyatakan 6 ahli parlimen bersatu itu tidak perlu mengosongkan kerusi? 6 ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu tidak perlu mengosongkan kerusi mereka. Biarpun Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS meluluskan pindaan perlembagaan parti itu. Menurut Ketua UMNO Pedang Rengas, Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz, tujuan asal akta anti lompat parti dilaksanakan bertujuan mengelak berlakunya lagi cubaan menjatuhkan kerajaan seperti langkah Sheraton pada tahun 2020. Beliau menegaskan, perkara itu merupakan asas utama. Akta tersebut dicadangkan dan dibentangkan di Parlimen pada tahun 2022. Kata Nazri Aziz, saya salah seorang anggota jawatan kuasa akta anti lompat parti di Parlimen ketika itu, dan tujuan akta ini digubal adalah untuk mengelak berlaku lagi gerakan seperti langkah Sheraton. Apa yang dilakukan oleh 6 ahli parlimen itu tidak menjatuhkan kerajaan. Sebaliknya mengukuhkan, dan mereka tidak pernah mengisytiharkan keluar parti, kata Nazri Aziz. Jadi tidak ada keperluan untuk 6 ahli parlimen tersebut mengosongkan kerusi, kerana mereka tidak melanggar akta anti lompat parti. Mereka beri sokongan bukan untuk menjatuhkan kerajaan, sebaliknya mengukuhkan kerajaan, katanya ketika dihubungi Astro Awani pada Khamis.
Selain itu, tegas Muhammad Nazri lagi, Akta Anti Lompat Parti juga diadakan bertujuan untuk mengelak dari ahli parlimen meraih keuntungan dari kerusi yang dimenangi. Katanya, jika tidak kerana akta ini, ahli parlimen boleh diperdagangkan atau boleh memperdagangkan kerusi parlimen mereka untuk keuntungan peribadi. Dengan adanya akta ini, mana-mana ahli parlimen tidak lagi boleh meraih keuntungan dengan menawarkan sekian-sekian harga untuk mereka menyatakan sokongan. Jika akta yang ada ini telah menghalang mana-mana ahli parlimen, jadi akta yang ada ini telah menghalang mana-mana ahli parlimen untuk mendapat keuntungan dari kerusi yang dimenanginya, katanya lagi. Mengulas lanjut, Muhammad Nazri yang juga Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat menegaskan, isu memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sebahagian dari kebebasan bersuara dan merupakan hak asasi parlimen yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Mereka bebas untuk menyokong atau mengundi mana-mana rang undang-undang yang dibentangkan oleh kerajaan dan tidak boleh disekat seperti mana yang dikehendaki oleh Bersatu, menerusi tindakan meminda perlembagaan parti mereka baru-baru ini, jelas beliau. Beliau menjelaskan, Akta Anti Lompat Parti juga digubal untuk menjimatkan perbelanjaan kerajaan agar tidak perlu diadakan pilihan raya kecil PRK kerana ada pihak yang sengaja mengosongkan kerusi. Adalah sangat tidak bertanggungjawab bila Bersatu mahu 6 PRK diadakan semata-mata kerana dendam dan marah terhadap 6 ahli parlimen tersebut. Mereka membuat keputusan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim demi untuk kepentingan pengundi mereka tanpa meninggalkan parti. Jadi kenapa Bersatu begitu marah, katanya. Beliau juga menegaskan kuasa untuk menentukan sama ada 6 ahli parlimen itu perlu mengesongkan kerusi atau tidak terletak di tangan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Muhammad Nazri menasihatkan Johari agar meneliti setiap ucapan yang dibuat ketika sesi libat urus dan mesyuarat yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Khas Akta Anti Lompat Parti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu yang sangat panas dan bagi kita pencerahan ini sangat jelas, mudah difahami dan pastilah mungkin tidak akan disukai oleh Parti Bersatu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.